Pengawalan sumber marin ini dibuat melalui zon larangan ambil dan zon boleh ambil. Rondaan penguatkuasaan dibuat untuk memastikan komunitinya menurut peraturan yang telah ditetapkan demi lestari alam. Pelbagai kempen dan taklimat diadakan untuk komuniti setempat. Antaranya, usaha yang dibuat oleh Badan Sukarela di bawah Kawasan Konservasi Utama Projek Pulau-Pulau di Sempurna atau SIP. Kami menjaga di sini kawasan Batu Karang kan untuk dijaga tak boleh buat bom, racun, ini macam ambil timah. Tak boleh selain daripada nelayan mancing lah. Kalau tidak jaga ikan-ikan ataupun batu-batu karang kan kurang ikan yang masuk. Jadi macam kami nelayan susah jugalah. Bagi mengurangkan kebergantungan hidup pada sumber lautan, tanaman rumpai laut diperkenalkan kepada komuniti. Buat ini lagi bagus, lagi senang, pendapatan pun senang juga. Lebih kurang 800 lah sebulan. Sekarang ikan pun susah dapat sekarang. Ikan susah dapat? Susah dapat. Kenapa ya? Sebab banyak sudah bulu yang tangkap ikan itu, ukat tunda. Lanskap terumbu karang di taman ini telah mengundang kehadiran penyelam dari seluruh pelosok dunia untuk menikmati keindahannya. Namun, perlu mengikut peraturan agar tidak menjejaskan karangan laut. Kalau diver rasanya jadilah seorang diver yang bertanggung jawab dan sama-sama memelihara koral yang kita selam itu. Tanpa koral tiada apa yang kita mau tengok di bawah tu. And then kepada snorkeler, kalau yang kurang pandai berenang, gunalah life jacket supaya jangan pijak di atas koral, nanti rosak koral. Pelbagai usaha pemeliharaan khazanah di lautan turut dilakukan oleh pihak Taman-Taman Sabah. So, antara aktiviti yang kita jalankan adalah untuk meningkatkan populasi ikan atau kelimpahan ikan di kawasan terumbu ini adalah dengan menanam koral batu karang agar kita melihat kawasan contohnya Pulau Bantabuan ni, batu karangnya telah teruk dibuang sebelum DGZ. Selepas 2004 kita telah protek kawasan ini dan juga mengadakan projek-projek penanaman batu karang dengan harapan supaya satu hari nanti populasi ikan ni kembali ke kawasan terumbu ni dan membesar di sini dan seterusnya berhijrah ke kawasan no-take zone agar komuniti atau orang kampung di sini boleh mendapat sumber ikan ataupun sumber protein. Taman-Taman Sabah hadir di Taman Marine sekarang bukan untuk menganiaya penduduk ataupun komuniti. Sebaliknya, kita ingin membawa kebaikan agar mereka dapat terus menikmati sumber-sumber ini secara jangka masa panjang. Pembinaan bingkai karang untuk karangan dan khazanah lautan membiak telah menunjukkan tanda-tanda positif. Selain itu, usaha mengembalikan spesies yang terancam turut dilakukan, antaranya pembenihan kima gergasi. Kita telah mencadangkan agar pembenihan kima gergasi ini adalah khusus kepada komuniti setempat, di mana mereka dapat menjana pendapatan sampingan hasil daripada penjualan kima gergasi ini di aquarium untuk aquarium trade. Sekiranya kita berjaya menghasilkan banyak bibit, kemungkinan besar penduduk di sekitar Taman Marin Tun Sakaran mendapat imbuhannya hasil daripada apa yang kita jalankan ini. Apakah pewartaan taman-taman ini mampu menghidupkan kembali akuarium dasar laut yang berwarna-warni ini? Apa yang telah kita lihat pagi ini, kawasan yang pernah mengalami pengeboman ikan dulu, sekarang ni beransur pulih dan karang lembut ataupun soft corals sekarang sudah mula mengambil alih tempat yang kosong sebelum ini. Saya juga dapati bahawa batu karang yang dahulunya di kawasan ini yang musnah tu ada tanda-tandanya akan kembali, tapi ianya mengambil masa yang lama.
tak kurang daripada 30 tahun, mungkin lebih daripada 50 atau 100 tahun, barulah semua komuniti karang yang wujud di kawasan ini sebelum pengeboman itu akan kembali. Tabung Alam Sedunia atau WWF turut mengambil langkah proaktif dengan membantu komuniti Pulau Maliangin di kawasan cadangan Taman Tun Mustafa Kudat dengan kerja kemahiran anyaman tikar agar dapat mengurangkan aktiviti tuaian hasil laut. Kewujudan warden yang menjaga kawasan zon larangan ambil ikan di pulau ini turut membantu usaha pemeliharaan terumbu karang dan sumber marin. Di mana kita ada zon-zon yang tertentu diibaratkan seperti bank sebagai ikan. Di mana apabila dia terjaga, koral dia baik semua, ikan bertambah banyak, ikan membiak, begitu meluas. Kemungkinan besar, bukanlah kemungkinan besar, akan datang ikan-ikan yang di situ akan berhijrah ke tempat-tempat yang lain. Sementara itu, di Kampung Berungus Kudat, komunitinya begitu agresif mengawasi kawasan zon larangan ambil mereka agar tidak diceroboh oleh pengebom ikan. Dulu juga saya pernah menggunakan bom ikan. Ya. Tapi apabila saya sudah kena bantu oleh Jabatan Perikanan semenjak tahun 2000, sewaktu itu hanya injin sangkut sama pukat 15 setas. Maka dari situlah saya sedar. Saya menggunakan pukat sehinggalah menggunakan bubu ya sama pancing. Jadi saya mau kepada kawan-kawan yang menggunakan bom ikan supaya sedar. Karena kalau kita pikir sekarang banyak sudah bantuan jabatan-jabatan, adakah dari Jabatan Kerjaan ataupun NGO. Jadi saya mau hentikanlah penggunaan bom ikan. Apa yang saya tahu, kawan-kawan ada lagi yang tidak sedar sekarang. Apabila saya menghalang kawan-kawan di laut, kadang-kadang orang mengatakan itulah sumber kehidupan orang. Ya? Tapi itu bagi saya bukanlah satu jawaban. Itu hanya satu alasan. Kesedaran komuniti ini pastinya memberi harapan untuk khazanah di lautan. Usaha WWF kian menampakkan hasil. WWF telah bekerjasama dengan penduduk-penduduk sini dan menjalankan beberapa aktiviti-aktiviti seperti kesedaran awam tentang bahaya bom ikan, bahaya racun ikan kepada penduduk untuk meningkatkan kesedaran dan menyelamatkan kawasan laut mereka. Masa berlalu, sudah lebih 5 tahun usaha perlindungan ini dilakukan. Apakah terumbu karang mampu bernafas kembali? Ini satu selaman yang sangat memuaskan hati saya. Ya, rupa-rupanya kawasan terumbu yang kita lihat lebih kurang 12 tahun yang lalu, sekarang ini sudah sihat betul. Ya. Keadaan karang, batu karangnya sangat menarik sekali, sangat sihat. Tadi semasa saya menyelam di bawah, saya juga nampak bekas bom ikan. Ya, iaitu ada 2-3 dipanggil tanda-tanda yang menunjukkan dulu pernah ada aktiviti pengeboman di kawasan ini. Tapi alhamdulillah lah, kawasan sini sudah terkawal, dah jadi kawasan larangan, tidak boleh menangkap ikan. Manakala kawasan yang mungkin yang dulu rosak teruk, sekarang sudah ada tanda-tanda ianya telah boleh. Jadi kita harap dengan langkah yang diambil oleh penduduk di Pulau Maliangin ini, satu hari nanti kawasan ini akan jadi kaya balik dengan hidupan marinnya. Satu lagi usaha untuk menjaga kepentingan khazanah di lautan ini ialah penguatkuasaan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Berkenaan kes-kes yang biasa dilaporkan ataupun kita kesan adalah kes-kes pencerobohan ke taman-taman laut Sabah yang telah digazetkan, yang mana mereka melakukan aktiviti menangkap ikan secara tidak sah. Merisaukan kita adalah penggunaan bahan-bahan terlarang ketika melakukan penangkapan ikan di dalam taman-taman laut Sabah, yang mana ianya telah menjejaskan batu-batu karang serta khazanah yang ada di taman laut Sabah.
berhenti. Kami dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia berhenti untuk diperiksa. Berhenti. Diharap pakcik semasa saya rezeki laut, pakcik menjaga hazanah laut negara kerana ini adalah untuk anak cucu kita nanti. Dan itu diharap pakcik mengambil langkah-langkah keselamatan semasa di laut nanti. Okay, terima kasih. Beginilah kesibukan di jeti pendaratan ikan. Berjenis-jenis ikan dipunggah di sini. Ada yang ditangkap menggunakan pancing, pukat atau cara yang lebih rakus, bom ikan. Sumber protein ini akan dihantar ke pasar. Ikan-ikan di meja pasar ini tersedia menanti pelanggan bersama keriuhan penjual ikan menambah kesibukan di pasar. Tiba-tiba, suasana pasar berubah. Penguatkuasa dari Jabatan Perikanan menjalankan tugas untuk memastikan penjual ikan tidak menjual ikan yang dibom. Bagi yang ingkar, terpaksa menerima padahnya. Operasi kita tadi, kita berjaya membuat rampasan lebih kurang 30 kilo ikan daripada pelbagai campuran. Laporan polis itu akan dibuat secepat mungkin. Selain usaha penguatkuasaan, pengguna juga boleh membantu kempen anti-bom ikan ini dengan mengenal pasti ikan yang dibom dan mengelak dari membelinya. Ini adalah salah satu contoh simple ikan yang ditangkap dengan menggunakan bahan letupan. So, diharap kepada pengguna supaya mengelakkan sama sekali untuk membeli ikan bom seperti ini. Terumbu karang adalah paru-paru di lautan yang bernyawa dan memberi nyawa untuk pelbagai hidupan marin yang sangat sensitif dan rapuh. Pengeboman boleh merosakkan ekosistem terumbu karang dari segi begini. Kawasan karang tadi ialah merupakan kawasan bagi pembiakan ikan. Kawasan nursery, pembesaran ikan. Kawasan pembenihan ikan. Tanpa terumbu karang, maka tidak adalah kawasan pembiakan, kawasan nursery atau kawasan tembusaran ikan. Kalaulah kita dapat melindungi kawasan terumbu karang kita, mudah-mudahan hasil tangkapan nelayan dan juga pendapatan kita dari sumber laut juga akan bertambah. Di bahu kitalah tergalas tanggungjawab untuk melindunginya demi lestari alam serta bekalan protein yang berterusan untuk generasi akan datang. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight.
Ow. Ow. Hush, my darling.